العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Taala pada malam yang berbahagia ini, malam yang penuh dengan keberkatan ini, kita dapat sama-sama duduk dalam majlis ilmu malam Jumaat, tuan-tuan, malam Sayyidul Ayyam, penghulu bagi hari, yang mana di kesempatan malam ini kita nak menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dengan kita duduk dalam majlis ilmu. Doktor pedang gini lah, dia punya rekod dekat sana balik-balik kan. Doktor bawah tu dia jauh bawah sana. Dia bila slow-slow ni dia malah mata pun jadi dulu senang tidur. Betul-betul dia lah tu. Kan? Sama-sama bila semua ada ke belakang sikit. Jadi saya pegang kita bawah. Baik, pada malam ni tuan-tuan, kita menggunakan kitab Al-Lu'lu' lil Mu'minin, permata bagi orang yang beriman. Jadi kalau tuan-tuan ada soalan semisal siapa yang ada handphone boleh tanya melalui talian SMS ke talian 019-324-1364. Untuk siapa yang ada soalan, kalau nak hantar SMS, saya ulang sekali lagi, boleh hantar soalan anda ke talian 019-324-1364. Siapa yang nak tulis kat kertas pun boleh hantar depan ni, apa-apa juga soalan. Baik, tuan-tuan, kita nak masuk tajuk kita yang pertamanya, di bawah tajuk kewajipan beristiqamah. Daripada Abi Amrah Sufyan bin Abdullah, katanya, aku bertanya, ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairah. Qala qul amantu billah thumma istaqim. Hadis rawahu Muslim wal Baihaqi wa Ahmad wa Daruqutni. Apa makna hadis ini, tuan-tuan? Satu hari Sufyan bin Abdullah, dia kata apa? Ya Rasulullah, dia bertanya Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairuh. Ajarkan kepadaku berkenaan dengan dalam Islam ni satu perkataan yang tak perlu aku bertanya seorang pun selain daripada kamu. Tolong ajak pada aku dalam Islam ada satu perkataan yang aku nak pegang sungguh, yang aku tak tanya orang lain dah, aku nak tanya kamu je, ya Rasulullah. Sahabat-sahabat Nabi ini banyak yang macam tu. Bila mata depan Nabi SAW, dia bertanya sesuatu, tanya apa amalan nak buat, apa perkara yang didapat oleh Allah Ta'ala, macam mana nak masuk syurga, macam-macam lah. Yang ni dia tanya satu amalan, satu perkara dalam Islam yang sangat-sangat penting untuk diamalkan, yang dia nak sendiri tipsnya, kaedahnya daripada Nabi SAW. Apa kata Nabi? Nabi berkata, Nabi bersabda, qul, katakanlah, amantu billah thumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah. Itu yang pertama, amantu billah. Yang pertama sekali, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma istaqim, kemudian hendaklah kamu beristiqamah.
Hadis ni tuan-tuan, hadis yang mengajar kepada kita ada dua benda penting, iman dan istiqamah. Dua benda penting yang senang disebut, tetapi kadang-kadang sukar nak dilaksanakan. Dan dua benda ni, kalau ada dua benda ni tuan-tuan, masuk juga. Ada dua benda ni masuk juga. Apa dalilnya juga selain daripada hadis ni? Dalil lain, surah Fussilat ayat 30. Tuan-tuan boleh buka dalam Al-Quran, dalam surah Fussilat. Dan surah ni saya dah bincang di IKIB, dalam tafsir Al-Quran di IKIB dah. Saya ingat bila tapi saya terlupa surah Fussilat. Sekarang ni surah An-Nur, baru ayat 30. Surah An-Nur ayat 30, separuh daripada surah An-Nur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tadi saya pergi rakam lah tadi, pergi telefon. Saya tahu rakam dari yang Rabu, Selasa, Selasa. Rakam untuk hari ini, esok, dan juga Isnin dan Selasa. Tiba dia telefon Ustaz, hari itu silap rakam. Tadi pagi tadi saya kata silap pasal apa? Ada dua mic. Rakaman tu ada dua mic. Buka yang satu, tak buka yang satu. Rupanya buka hak saya tak pegang, buka hujung. Hak saya pegang tu tak buka. Silap dia. Dia butang kan. Dua butang ditekan anu bukan ni. Jadi dia kata boleh ya, pasang boleh dengar tapi jauh. Saya tak tahu, saya tak dengar lagi. Tadi tak dengar. Dia kata jauh, bunyi jauh. Mau tak jauh, main ke sana, saya duduk sini. Kan, dia pergi duduk kan. Jadi tadi ini saya bergerak juga lah. Untuk esoknya sebab dah jadi tak elok, saya pun tak tahu itu saya rakam apa. Jadi ulang balik ayat 30. Saya dah buat rakaman ayat 30 dan 31. Dan rakaman saya tak ada skrip tuan. Dia rakam sekali lagi hati pula. Bukan yang sama. Kan? Tak ada skrip. Pasal kita tengok berapa tafsir, ambil poin daripada tafsir itu saja. Tafsir ni. Kemudian berulasan lah. Berulasan ni kena main bahasa sendiri. Ulasan berdasarkan tafsir dan sebagainya. Nak ulang yang sama tak boleh. Saya pun tak tahu kat mana lah saya sebut. Nanti kalau tuan-tuan dengar ada pengulangan ke apa, cakap 2 kali ke apa ke, tu sebenarnya saya pun tak faham. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, itu surah An-Nur. Sekarang sedang dibincang surah An-Nur. Dalam surah Fussilat ayat 30, Allah Ta'ala kata apa? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Nanti ayat sama dengan hadis ni, sama. Sama. Quran kata, lama Quran kata. Quran kata apa? Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya mereka yang menyatakan Rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah. Siapa ni? Orang beriman. Orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, siapa? Orang yang beriman. Mereka tu akan mengakui ketuhanan Allah Ta'ala. Tsumastaqamu, kemudian mereka beristiqamah. Sama ada hadis ni? Sama. Nabi kata, qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah, dan kemudian hendaklah kamu beristiqamah. Allah Ta'ala dah beritahu, Allah Ta'ala kata mereka yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, mana orang beriman pada Allah, kemudian mereka beristiqamah. Apa dia punya hasil? Apa dia punya natijah dia? Apa dia punya ganjaran yang Allah Ta'ala bagi? Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Ta'ala kata, kalau dia beriman, dia beristiqamah, apa balasan dia? Akan turun tatanazzalu alaihim
alaihimul malaikat, malaikat akan turun pada mereka, membisikkan pada mereka, bagi tahu kat dia, pada orang beriman ni lah, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih, don't worry, don't be sad. Tapi malaikat tak cakap orang betul, malaikat membisikkan dalam bahasa yang dia tak faham. Maknanya kita tahu benda tu, malaikat akan beritahu, alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih, wa abshiru bil jannah, bergembiralah kamu dengan syurga Allah. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepada kamu. Contoh, malaikat mari kat kita habaq ni bila kita duduk ni, tak ada malaikat habaq pun, tak ada dengar pun, dan contohnya. Maka para ulama tafsir seumpama Al-Imam Al-Qurtubi, dalam kitab tafsir beliau menyatakan ada 3 waktu malaikat datang pada kita. Bagi orang yang beriman dan orang istiqamah ni, bukan orang lain tak ni, cara dia orang beriman dan orang istiqamah ni, ada 3 waktu malaikat datang pada dia. Malaikat menenangkan dia, jangan takut, jangan sedih, jangan risau. Pasal apa? Hang dapat syurga, jangan risau kan. Bila? Yang pertama, ketika mana kita nazak nak mati. Waktu kita nazak, tuan-tuan, waktu itu tak tahu. Saya sepupu ipar saya baru ni, dia 3 tahun. Masa saya ziarah dia, belum betul saya ziarah dia, jumpa dia, tengok dia di hospital, dia sakit. Jumpa dia kata, tolong doa. Dia kata insyaAllah. Pokoknya dia doa depan tu. Saya ingat semua doa tak apa, saya akan doa lah insyaAllah. Terus kayak dia kata, tolong doa. Saya doa. Orang yang sakit itu, tambah-tambah yang dia rasa macam sakit habis. Sebenarnya dia tak mau dapat kenikmatan dunia, sebab dia rasa dia akan pindah daripada segala kenikmatan dunia. Yang dia nak satu ketenangan. Ini saya ingat ketika mana arwah ayah saya nak meninggal dunia. Masa arwah ayah saya nak meninggal dunia, dia meninggal satu bulan minggu sebelum tu saya balik ziarah dia demam sikit. Dan minggu macam minggu ni lah, macam ni saya tak balik, ada kursus. Lepas tu baru nak balik, tiba-tiba kakak saya balik. Waktu tu petang saya daripada bengkel lah, daripada ada kursus. Kakak telefon, dia kata ayah nak jumpa. Saya kata lain macam, ayah nak jumpa ni lain macam. Biasanya ayah sakit macam mana pun dia tak sebut dia betul. Kita yang pergi ziarah dia kan, dia tak sebut. Dia sakit pergi kat mana pun dia tak tahu. Orang lelaki kan, dia ego sikit. Orang lelaki, orang perempuan lain, mak kan, dia lain sikap perempuan dan lelaki. Bila disebut macam tu, ayah nak jumpa. Saya pun bertugas dah balik. Ambil tahu saya kat suara nanti ibu bunda. Dia ambil dia. Ibu bunda sebab tu suami dia meninggal. Suami dia meninggal umur 34 suami dia. Jadi kita ada gambar, saya pergi ambil gambar. Atau ambil petang tu dalam dewan agama. Dengan hujan, hari itu hujan sampai dekat ikuh hujan aksiden pula. Ada orang aksiden sampai ke rumah saya ingat pukul 9.30 malam. Saya tu jumpa dia, cakap lagi pasal. Sebab dia meninggal ke 11 tu 2 jam. Sebelum meninggal semua ada ni, balik semua ada. Dia pegang tangan suami, dia pegang tangan dia. Satu yang saya ingat, dia kata, tolong doa untuk ayah, tolong doa untuk. Lepas pada itu dia tak salah.
Lepas dia cakap sikit, dia sebut kat saya tu, tolong doa saya. Dia kata sekejap dia menghembuskan nafas. Jadi apa yang saya nampak ialah tuan-tuan, yang hidup akan mati, kita semua akan mati. Ketika mana kita nak mati, kita memerlukan sesuatu pertolongan, doa. Sebab itu Nabi sebut, idza mata ibnu adam in qata'ahu ila min thalath, mati anak Adam putus dalam amalannya jadi tiga. Antaranya apa? Waladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh dia berdoa kepada dia. Itu sampai apa? Berkat. Jadi tuan-tuan, orang nak mati ni, dia nak ketenangan. Ketenangan bukan hasil daripada makanan tak. Tak mahu nak makan tak mahu. Ketenangan yang dapat daripada doa, daripada amalan soleh dan sebagainya. Dan ketika orang nazak ni lah, kalau orang itu beriman dan istiqamah, malaikat akan turun, akan beritahu kat dia, akan bisik kat dia, akan menenangkan dia. Jangan duk takut, jangan duk risau, jangan duk sedih. Bersebab nanti juga. Itu waktu pertama ketika nazak. Waktu kedua, malaikat turun waktu bila? Bagi tahu waktu bila? Bagi ketenangan waktu bila? Waktu kita berada dalam alam barzakh, ketika menghadapi soal munkar nakir. Waktu juga waktu perlu ketenangan. Sebab itu ulama sebut doa kita baca, Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Doa ni kawan, semua orang hafal kan? Doa ni berdasarkan hadis muttafaqun alaih, hadis yang sahih. Yang sunat kita baca doa ni sebelum kita bagi salam. Fil alamin innaka hamidum majid. Sebelum bagi salam, sunat untuk kita baca doa ni, ya Allah, aku berlindung denganmu min adzabi jahannam, aku berlindung daripada azab api neraka jahannam, wa min azabil qabri, daripada azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah masa hidup dan masa mati. Fitnah ni makna apa? Ada orang bincang pula. Fitnah masa hidup ni maknanya ujian-ujian yang kita minta lindung kepada Allah, dan minta lindung dengan Allah daripada ujian yang kita tak boleh hadapi. Ujian yang besar, yang berat, yang kita tak boleh menghadapi, kesabaran tak boleh, kita minta lindung daripada fitnah macam itu. Wal mamat, fitnah masa mati macam bila? Kata ulama, maksudnya ketika mana kita menghadapi soal munkar nakir di alam barzakh. Waktu itu kita minta perlindungan Allah daripada fitnah ujian yang kita tak nak hadapi. Bagilah kita boleh tenang dan sebagainya, kita boleh menghadapi sesuatu. Dan yang keempat adalah min fitnatil masiihid dajjal, dan aku berlindung denganmu ya Allah daripada fitnah al-masiihid dajjal. Malam tadi tuan-tuan, saya dah rakaman di pentas dakwah TV Al-Hijrah. Pentas dakwah TV Al-Hijrah, tajuk dia apa? Bahaya fitnah dajjal. Rakaman tak siap habis. Jadi tunggulah bila nak siap, saya rasa bulan 3. Dasar saya awal bulan 3 insyaAllah. Pentas dakwah, cerita pasal dajjal. Kita ikutilah. Nak tahu siapa dajjal, dia duduk di mana lah ni, dia buat apa tugas dia, apa peranan dia nak keluar tu bila nak tahu. Kalau tak tahu benda tu, jadi telah kabut tu. Baru ni ada orang beritahu saya, ada seorang pakcik beritahu, seorang pakcik tu dia tak keluar. Dia tak keluar. Dia pergi beli barang makan apa semua, buat stok di rumah. Katanya pakcik, apa pasal dia pergi beli barang makan buat stok di rumah? Pasal apa? Bukan ada banjir, bukan ada earthquake, bukan ada apa-apa kan? Dia kata pakcik nak simpan barang siap-siap. Pasal pakcik takut keluar orang nanti jumpa dajjal. Jadi pakcik tambah keluar orang, nak duduk rumah. So makanan semua ada ready. Dia takut keluar ke sebab dajjal. Ke sebab dajjal, pakcik tak tahu buat apa. Pakcik takut fitnah dajjal. Tuan-tuan, dulu ada takut dajjal, saya kata boleh bayar Allah. Takut sebab mana lain. So kita kena tahu bila dajjal nak keluar ni. Supaya kita dapat berjaga-jaga. Jangan jadi pakcik tu tak keluar orang. Itu adalah rahmat Allah Ta'ala sekalian. Jadi malaikat akan menenangkan kita waktu bila tuan-tuan, waktu dalam alam barzakh. Yang ketiganya,
Waktu yang ketiga kata ulama tafsir menyatakan bagaimana kita akan ditenangkan, jangan takut, jangan risau. Waktu kita dibangkitkan di akhirat esok di padang mahsyar. Juga suasana hidup itu kiamat itu waktu kita berada dalam suasana yang sangat menggerunkan. Kita bayangkan kita semua daripada sejak Nabi Adam sampai kiamat semua akan berjumpa di padang mahsyar. Tak tahu lautan manusia banyak mana kita tahu. Lah ni kalau beratus 100,000 orang banyak. 1,000 juta. Allah berakat tu dapat dan juta. Ini sejak Nabi Adam sampai kiamat kata Allah. Bilion Allah. Kan? Ramai tak ramai. Keadaan yang pula suasana yang amat menakutkan. Waktu tapi bagi orang yang beriman dan beristiqamah, mereka akan mendapat ketenangan. Wa abshiru bil jannah, dan bergembira dengan syurga Allah. Jadi balasan bagi orang beriman dan beristiqamah apa dia? Syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang kedua, bila kita sebut beriman ni, ni yang kita nak kena jaga sungguh-sungguh. Iman ni benda pokok, benda yang paling asas dalam hidup kita. Sebelum sembahyang ni iman dulu. Sebelum puasa ni iman dulu. Kita ajak anak kita puasa, tapi kita tak ajak anak. Menyebabkan dia puasa bila kita ada, bila kita tak ada, dia tak puasa. Kita ajak dia sembahyang, tapi kita tak ajak dia iman. Kita ada dia sembahyang, kita tak ada. Mak bapak pergi haji, tak ada. Siapa tu lah, haji balik, tak sembahyang. Ada banyak begitu. Pasal apa? Pasal kita ajak dia hukum, kita ajak dia syariat, tapi kita tak ajak pada dia akidah dan iman. Sedangkan akidah dan iman perkara nombor satu, perkara pokok, perkara asal. Sebab itu Nabi SAW 13 tahun dakwah Nabi yang pertama, iman dan akidah. Hari ini pasal apa ada orang syirik kepada Allah Ta'ala? Pasal apa? Pasal masalah iman, syirik. Sekarang syirik yang terlibat dengan sihir, syirik juga. Yang terlibat dengan kepujian khurafat, syirik. Macam-macam perkara syirik berlaku sekarang. Yang meyakini ada kuasa setanding dengan Allah Subhanahu wa taala, syirik kepada Allah. Macam-macam. Baik. Jadi iman perkara nombor satu yang kita nak kena jaga. Bila mana kita beriman kata Nabi, qul amantu billah, katakan pertama aku beriman kepada Allah. Yang kedua nombor apa? Mustaqim, beristiqamahlah. Istiqamah ni apa? Istiqamah ni asalnya jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah kurniakan kami jalan yang lurus. Istiqamah ni lurus. Benda yang betul, lurus dan konsisten. Konsisten di atas kebenaran. Senang nak terjemah, mungkinlah kita boleh terjemah sebagai konsisten atas jalan kebenaran. Itu istiqamah. Antara bentuk istiqamah adalah melaksanakan segala yang wajib dengan mengikut sunnah Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Apa perkara wajib kita buat? Makin tidur tuan-tuan, bangun tidur. Apa benda wajib? Solat subuh. Itu benda wajib. Kita tunaikan solat subuh. Itu. Kemudian nak kerja wajib pada cara nafkah yang halal. Kita nak bagus tak ada kerja. Okey. Masuk waktu zuhur. Kita tunaikan solat subuh. Dan nak keluar rumah tadi, tutup aurat dengan sempurna. Dia wajib. Salat wajib, tutup aurat wajib, kerja penuh keikhlasan, betul sungguh-sungguh, kerja yang halal itu wajib. Kita mana rutin kita, apa benda wajib kita buat sebagaimana yang diajar kepada kita dalam sunnah Nabi SAW. Kita buat. Yang kedua, menambahkan ibadat sunat. Itu betul istiqamah yang perlu kita ambil berat dulu. Sunat apa? Jelek mata ni apa benar?
perkara yang kita buat tu. Apa kalau sunat boleh. Celek mata bangun tidur tu apa sekali. Apa pertama sekali kita buat? Apa pertama sekali? Celek mata tu. Apa? Celek mata. Alhamdulillah. Aduh, pertama sekali kita buat. Angguk, dia tak angguk boleh kan? Jelek mata, konyol mata. Kalau makin sama budak ayam beri kan? Satu patah Alhamdulillah kita dah. Kita belajar daripada kecil. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Daripada budak-budak ajar dah. Tetapi main nak sebut sepatah Alhamdulillah tu kadang tak teringat nak sebut lagi Ustaz. Tak teringat. Nanti dia bangun tu bangun. Dia panggil tengok koma. Kau semua ni panggil layak tu. Kita dah tinggal satu benda sunat. Yang patut kita konsisten. Nampak ringan saja, tapi kita tak buat. Benda tu bukan susah kena sebut Alhamdulillah. Susah tak susah, tapi tak teringat nak buat. Kenapa tak teringat nak buat? Pasal dia tidak menjadi kebiasaan dalam diri kita. Sebab tak konsisten. Tu benda tak istiqamah. Kalau kita dah buat selalu tuan-tuan, automatik jaga-jaga Alhamdulillah. Itu semua doa. Mana kita bersyukur kepada Allah di atas nikmat nafas yang Allah bagi kepada kita. Kalau itu kita hidup semua. Kalau tak bagi kita nanti pun kita mati. Ramai dah yang mati yang tengok tak? Ramai dah. Kan? Kita pergi kejut dia, kita tengok kelas. Kejut tak berdoa. Pokoknya dia mati dah tidur. Kita ni makin bila kita bangun tuan-tuan, maka di situ menunjukkan kita kena ucap syukur pada Allah. Alhamdulillah. Itu istiqamah benda yang sunnah. Nak buat apa tu? Masuk tandahan dan nak siap diri dah. Masuk tu doa ni. Apa dah sunat ni banyak doa kan? Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Langkah kaki kiri. Semua benda ni tahu lah tuan-tuan, bukan tak tahu. Tapi nak bagi jadi satu konsisten, nak bagi jadi satu budaya yang kita buat. Begitu. Doa. Kalau kita lupa, rasanya kita kat kaki kita tu mungkin kalau ada macam apa, ada macam ini yang mungkin dah doa. Tak boleh dah lah. Cik-cik mata nampak tu. Kita tidak orang cik mata nampak kan. Kita pun Alhamdulillah sok-sokan. Itu cara lah. Nak beringat. Betul tak? Cik-cik mata tu besar Alhamdulillah kan. Tak baca lagi. Alhamdulillah. Okey. Dah selesai. Betul tak? Kan? Selesai dah satu makna kita berzikir pada. Yang kedua nak masuk tanda tu terlupa. Kita pelekat dekat dinding. Jangan pelekat kat pintu. Jangan pelekat pintu sebab pintu biasa ni. Pintu tanda kita buka masuk dalam ni. Kita buka pintu masuk dalam. Tapi doa tu kata Allah masuk dalam tanda tak. Tak boleh. Jadi kita melekat doa tu dekat dinding. Sebab ini tak buka. Tak tahu kan? Kita masuk dalam. Jadi kita melekat kat dinding tu. Lekat doa masuk tandas, doa keluar tandas. Jangan doa keluar tandas lekat dalam tandas. Dia kata nak keluar, nak keluar pun kita baca di luar, bukan baca dalam tandas. Nak masuk kita baca di luar, dan juga doa keluar ni pun kita baca di luar tandas. Jadi kita letak satu atas tu doa. Doa ni macam-macam, elok tulisan-tulisan nak jual lekat dalam buat kan? Bagi kalau nak bagi konsisten, nak bagi biasa. Benda ni bukan kita tak tahu, kita tahu tapi tak konsisten. Pasal apa? Lupa. Syaitan pun memang perangai dia nak begitu. Betul tak? Hari ni kita duduk kuliah, kita ingat esok sebut lusa tak sebut, lupa. Kan? Contohnya. Jadi kita dah ingat. Letak situ. Doa. Lepas tu kita buatlah benda sunat yang lain. Siwak, sunat, siwak. Bersugi tu sunat. Mandi tu mandi sunatnya. Katalah aku pilih mandi wajib, tak apa kan. So pergi mandi wajib. Mandi saja pun dia kira sunat kan. Mandi saja. Mandi sunat. Jumaat pula niat. Mandi Jumaat sunat. Beri gigi pula. Itu sunat pula tu. Kalau kita tahu tu kita menghargai setiap perbuatan yang kita buat.
Sebab semua dapat pahala tu. Semua perkara sunat. Bahkan boleh diri ni atau bahasa diri ni, antara sunat yang paling dituntut ialah ketika mana bangun tidur. Ketika mana bangun tidur, ketika mana mulut berbau, dan ketika mana nak solat. Itu antara siwak yang sangat-sangat dituntut. Di samping pada waktu-waktu lain yang kita boleh bersiwak ataupun boleh bersuci ataupun cuci gigi. Jadi itu juga merupakan satu ibadah pahala yang kita akan memperoleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mandi apa semua, kita ambil wuduk apa semua sekali, kita pun siaplah nak pergi solat subuh. Lepas tu kalau bagus lagi kalau kita bangun sebelum subuh, tuan-tuan. Kalau kita bangun tak sengaja sebelum subuh jadi sempat kita buat 2 rakaat. Sebab bila mana belum masuk subuh, dia masih lagi dikira qiyamul lail. Bagaimana boleh masuk subuh? Ada orang tanya saya solat fajar, solat sunat fajar. Nama masa mana ustaz? Sebelum subuh ada. Solat sunat fajar ni dia nama lain bagi solat sunat subuh. Solat sunat fajar ni bukan sebelum subuh. Dia setelah masuk waktu subuh. Dengan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh. As-salatu khairun minan naum. Kita boleh waktu itu tuan-tuan kita tunaikan solat sunat fajar ataupun nama lain solat sunat subuh. Yang Nabi kata solat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isi. Terbaik. Sebab itu para sahabat sendiri pun mendapat satu kita kata didikan Nabi yang dia cukup jaga solat sunat 2 rakaat sebelum solat subuh. Kadang-kadang sebelum subuh, sebelum masuk subuh, solat sunat daripada solat yang lain. Ya. Jadi tuan-tuan, sebab tu kalau boleh di Penang sekarang ni dia buat satu kempen azan subuh 2 kali dan solat subuh berjemaah macam Jumaat. Dan beberapa kali dia buat. Beberapa kali buat. Berjaya alhamdulillah. Baru ni saya balik kampung pula, saya biasa ada kuliah kat sana. Saya tengok nak tengok. Nak buat budak saya dah. Ya. Alhamdulillah saya kata nampak kerjasama mufti apa semua. Kita buat forum lagi. Lepas dulu subuh buat forum buat semualah. Saya kata macam mana boleh pagi orang kampung semua main subuh ni. Dia kata memang kami buat berjaya subuh tu jadi macam Jumaat. Jemput dulu. Yang pertama ada makan, belum tahu. Makan ada, tak makan tak. Yang kedua kami tugaskan kepada orang muda untuk pergi kejut ke kampung. Pergi kejut. Orang muda abang pergi kejut ke 4 pagi, 5 pagi. Dia syok naik motor keluar dia. Lama ni orang marah kan, kalau naik repit motor orang marah, kerja orang lagi. Pergi kejut orang. Kan? Dia kejut kan? Dia panggil bangun. Budak yang pergi kejut ni dia pergi syok waktu ke pagi tu. Tapi dia buat macam dia pun kena main macam dia buat. Apa main lah? Pasal motor kan. Jadi kemudian tempat-tempat yang tak ada kenderaan disediakan pula bas tiangkut tak main. Budak-budak bersyok kan? Dia jadi meriah. Dia jadi macam satu perayaan. Ramai datang penuh. Limpah semua waktu subuh kita bayangkan. Limpah sampai keluar macam tu. Maknanya boleh buat kata dia. Cuma benda tu nak dibudaya. Lama-lama macam Ramadan lah tu. Pasal apa bila Ramadan ni otomatik besar rumah tu ke belakang. Pasal apa? Pasal dia jadi satu budaya. Buang Ramadannya pergi, Ramadannya pergi. Begitu. Hujung Ramadannya tak pergi. Itu dia punya budaya tu. Budaya tak pergi hujung Ramadan. Penuh belakang. Dan mereka juga buat azan subuh 2 kali. Zaman Nabi ada azan 2 kali. Bulan puasa. Negara Arab sampai sekarang azan subuh 2 kali. Saya di Jordan, baru ni saya pergi Jordan. Memang dulu masa saya duduk lagi sana lupa memang azan subuh 2 kali. Saya pergi bulan baru ni sama azan subuh 2 kali.
bagus juga. Azan yang pertama nak kejut orang. Tak perlu tarhim tuan. Tarhim ni kadang-kadang ni agak ganggu juga lah kan. Azan tak ganggu sekejap. Azan sekali yang pertama dia tak ada as-salatu khairum minan naum, tak ada yang tu. Adalah itu yang macam azan biasa itu mana orang dengar itu tak ada ini azan kat Johor ni. Kan? Azan sekali lagi, azan barulah masuk. Jadi kita pun pergi salat tuan dapat pahala salat berjemaah. Sebab zikir makturat masuk makturat pula. Ni nak konsisten dalam benda-benda sunat ni. Kemudian balik rumah, siap-siap apa semua. Kalau orang perempuan boleh buat hidangan, buat sarapan, tu pun dapat pahala tu, pahala. Semua benda dia buat tu pahala. Kerana dia nak hidang apa semua, suami nak pergi kerja, anak-anak nak pergi sekolah apa semua kan. Makan. Dia betul dia pergi kerja. Nak pergi tu pun makan dalam baca doa, nak pakai baju baca doa, nak keluar rumah baca doa, naik kenderaan baca doa. Allahu Akbar. Kalau kita boleh amal betul-betul hidup kita tertenang. Sampai tempat kerja pula buat kerja dengan bismillah, mula dengan bismillahirrahmanirrahim, buat kerja macam biasa. Kalau ada menaik tu menaik lah, jumpa klien lah, ikutlah apa dia punya bentuk kerja yang dia buat. Lepas pada tu masuk waktu duha, waktu rehat pukul 10, rehat 10 setengah rehat kan. Ambil waktu tu di sembahyang berdoa. Solat sunat. Baru ni viral budak darjah 1 di sekolah apa? SA Sultan Ismail kan di Kelantan kan. Viral di mana budak ni, budak darjah 1, dia satu-satunya seorang yang salat sunat duha tiap-tiap hari tak pernah tidur. Sampai dah kali orang tengok dia ni, waktu rehat dia akan pergi surau. Darjah 1 tu tak 7 tahun. Alui ni, kalau orang tahu kata nangoi ni. Kan? Kau nangoi. Alui ni 7 tahun. Tetapi waktu rehat nak orang lain pergi kantin, dia pergi surau. Orang lain pergi kantin, akhirnya orang ambil gambar kan, viral orang lihat. Masuk dalam suambang kan? Ya. Bila ditanya opo-oponya, memang dia diajar, dia rasa sayang kalau dah salat sunat duha. Sejak daripada kecil. Dan dia juga minta supaya kejut, mak dia kejut, mak dia kejut nak tahajud. Kalau dia tiap malam dia nak tahajud. Subhanallah. Tuan-tuan, ini satu nikmat kan? Jadi kalau boleh buat macam tu cantik. Kan banyak-banyak 2 rakaat. Budak darjah 1 boleh buat tuan-tuan. Takkan kita umur 61 boleh buat. Budak darjah 1 boleh buat. Dia umur 51, 41, 31 tak boleh buat. Jadi boleh buat macam tu. Istiqamah. Yang penting istiqamah tu bukan nak serba banyak. Jangan hentam sekali 8, 12 rakaat. Tak. 2. Tapi yang 2 tu kita konsisten. Alhamdulillah. Maknanya amalan-amalan sunat ditambah kepada amalan wajib yang konsisten. Kemudian yang ketiga betul istiqamah apa? Menjauhi perkara yang haram. Perkara haram sudah jauhi. Tak aurat haram, tak solat haram, mengumpat haram, memfitnah haram, makan benda yang tak halal haram. Kena jauhi benda-benda macam tu. Kena jauhi. Kena konsisten juga untuk menjauhi. Dan antara bentuk istiqamah ialah melakukan tugas yang diamanahkan dengan berterusan dan konsisten. Betul. Kalau kita boleh buat macam tu, insya-Allah kita layak masuk dalam kategori. Ya Allah Taala sebut wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembira dengan syurga Allah yang dijanjikan kepada kamu. Syurga kita tahu. Itu kenikmatan yang kita abadi selama-lamanya. Sebahagian ulama menyebut istiqamah dengan makna thabit atau tetap tanpa guna gulana dan tanpa luntur semangat. Sebagai ulama kata, di konsisten itu tak luntur semangat, sentiasa bersemangat untuk melakukan kebaikan dan menghindarkan diri daripada benda yang haram. Contohnya semut. Dia bagi contoh ni. Contohnya semut. Ketika mengambil gula dalam botol, meskipun kita mengusir, namun ia tidak lari sebelum mendapat gula tersebut. Dengan bersusah payah, akhirnya dia percaya bahawa gula yang lebih besar dari tubuhnya. Dari kehidupan binatang pun kita dapat menirunya.
Semut yang tidak mempunyai akal pun boleh mencapai kejayaan, apatah lagi manusia yang mempunyai akal. Itu dia. Dia katakan kita tengok semut. Tengok semut. Dia masuk dalam botol, ambil gula tu tak nak besar pada dia. Kita halau dia main, kita halau dia main. Dia ke atas. Ni susah payah bawa gula atas belakang. Dia kata turun kau. Konsisten dia. Akhirnya dia berjaya. Kalau kita tengok semut tu banyak manfaat yang kita boleh daripada semut ni. Baru ni juga sebelum surah An-Nur, saya bincang dalam tafsir di ayat surah An-Naml. Kalau kita ingat yang mengikuti surah An-Naml. Surah An-Naml ni surah semut. Ayat 18 surah An-Naml, Allah Ta'ala sebut, hatta idza atau ala wadi an-naml qalat namlatun ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Allah Ta'ala kata apa? Ketika mana Nabi Sulaiman dan tentera Nabi Sulaiman ni ramai tentera udara ada, tentera gaib ada, tentera manusia ada, tentera darat ada. Tentera udara siapa? Burung tentera Nabi Sulaiman. Tentera gaib siapa? Jin tentera Nabi Sulaiman yang gaib kita nampak. Tapi ada wangi ni kan? Tapi ada. Yang ketiga orang manusia lah. Manusia memang tentera Nabi Sulaiman ramai. Hatta idza atau ala wadi an-naml, ketika mana mereka nak sampai dekat satu lembah semut. Kalau lembah semut macam-macam tempat dia, ada kata di Taif, ada di Syam, berbagai pandangan yang disebut. Allah Alam, tapi wadi an-naml kata Allah sampai satu lembah daripada semut, lembah semut. Qalat namlatun, berkata salah seekor semut. Semut penjaga, kata Syekh Syarawi, semut ni dia jaga. Dia tukar tengok, dia ada tugas masing-masing. Dia ada tugas, ada dan tugas melihat persekitaran. Dia kata ayuhan nam, wahai semua kawan-kawan semua, udkhulu masakinakum, masuk rumah, masuk sarang lah. Rumah mana sarang mana? Supaya apa? La yahtimannakum Sulaiman, supaya Nabi Sulaiman tidak kamu. Sulaiman wa junuduhu, dan tentera-tentera yang tak tidak kamu, wa hum la yash'urun. Dia tak tahu, dia tak pasal kita dicicit takut berbeza. Dia tak pasal kita selamatkan dia. Jadi di sini kita menunjukkan betapa semua ni dia kerjasama dia sangat kuat, sangat hebat. Sebab tu dia menolong. Dia bukan tengok bayar dalam usaha lain. Dia kata itu dia akan banyak kawan-kawan supaya sama-sama berusaha untuk menyelamatkan diri. Itu sifat semua. Sifat kolektif, sifat amal jama'i, sifat kerjasama, sifat bersatu padu. Betul, antara kunci yang ada pada mereka, pada semua ni, kalau kita perhati dan kita analisis dari semua ni, antara kekuatan ni adalah ukhuwah. Ukhuwah mereka cukup hebat. Sebagai contoh kita tengok, semua ni kalau jumpa sama-sama dia buat apa? Dia buat apa? Dia salah, dia cium pipi. Okey, jumpa sama-sama ni. Dia jumpa seekor, dia salah. Jumpa dua, dia salah. Jumpa 100 ekor, dia salah. Pasal jumpa lah 4 ekor, mereka salah. Dia takkan pergi tengok, musuh aku lari. Dia bukan betul, dia jumpa dia salah. Tak kena corner tu kita. Dia kata, ni ke? Corner kau lain. Tak mau begitu. Semut jumpa yang pak salah. Jumpa yang pak salah. Tuan-tuan, kekuatan semut itu menyebabkan dibuat satu perumpamaan tentang semut ni kolektif dia. Sampai orang buat kartun di mana binatang besar hantarkan semua pun cepat dia punya kumpulan dia pertahankan, akhirnya dia menang. Nampak? Jadi tersifat semut ni bila Allah sebut dalam Quran Allah cerita pasal semut ini sebagai satu pengajaran dan penghiburan kepada kita yang ada akal untuk kita konsisten dalam benda-benda yang baik. Ambil contoh semua. Kita terus berusaha untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Baik. Saya tengok soalan yang dikemukakan ada.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mohon pencerahan. Aku banyaklah, masya-Allah, tak perlu cerah lagi. Mohon pencerahan tentang zakat rambut bayi. Zakat rambut bayi. Rambut bayi tak ada zakat. Jadi hari ni bukan cerah pula. Pasal apa? Pasal kalau kata zakat rambut bayi tak ada zakat. Tak ada kena-mena. Mungkin yang dimaksudkan ialah ini yang saya fahamlah. Yang kita bagi bukan zakat sebenarnya, dia begini. Bila budak-budak dilahirkan, sunat kepada kita sebagai mak ayah ni untuk kita hari ke-7 ni, kalau boleh kita buat nikah dalam murah, kita cukup rambut dia, cukup sampai botak. Itu sunat. Cukup sampai botak rambut. Jangan cukup separuh-separuh. Ada orang cukup sebelah ni tinggal tengah-tengah. Mr. T, haram, bukan taulid. Itu menurut golongan kufar. Cukup bagi botak. Itu sunat. Kemudian rambut dia ada cukur ni ada. Rambut tu kita timbang tengok berapa gram. Katakan ada setengah kilo dah. Rambut budak apa? 2 gram, 3 gram mungkin lah kan. Dan limpih-limpih. Kita timbang, katakan 2 gram, 3 gram. Baik, 3 gram kita derma, kita infak, kita sedekah dengan nilai timbangan dengan harga emas atau perak. Emas atau perak. Kalau perak murah sikit dah, kalau emas mahal sikit. Kalau 1 gram emas berapa, katakan RM100. Kalau 3 gram, 300. Ya, perak berapa, 1 gram kata RM20. Kalau 3 gram, RM60. Okay. Ambil nilaian tu, katakan RM100 tadi, RM60, RM200 ikut timbangan tadi. Ambil, bagi kepada fakir miskin. Itu juga tanda kesyukuran kita dapat baby kan, kita seronokkan, kita bersedekah. Itu bukan zakat rambut adalah. Itu adalah. Itu sunnah, merupakan sunnah Nabi SAW. Soalan kedua, bagaimana cara mengira nilai sedekah rambut itu cukup? Saya jawab tadi. Kira timbang. Yang ketiga, di mana nak ditimbang rambut itu, hendak disedekah ke mana? Nak timbang lah ke mana pun. Cari penimbang rapi dekat kedai mas, timbang lah ke mana. Itu pada cari sendiri, takkan tu nak jangan saya. Takkan saya nak kena beli timbang. Itu pandai-pandai lah timbang mana-mana kan. Kemudian nak sedekah ke mana? Sedekah, bukan sedekah rambut jangan sedekah rambut orang lah. Lebih timbang rambut, lebih sedekah rambut. Tak apa nak rambut tu. Rambut tu tanam je lah. Sedekah duit tadi. Sedekah ke siapa? Sedekah kepada fakir miskin sahaja. Sedekah kepada fakir miskin sahaja. Bagaimana jika rambut yang cukup telah hilang? Hilang. Itu cerita hilang. Saya cerita lah, kita cerita ada. Kita nak beli lah. Cukup-cukup hilang. Cukup-cukup hilang. Mana dia buang daripada awal, betul hilang. Kalau dia tak buang, tak hilang kan. Mana dia buang, kalau dia buang, dia hilang semua. Okay. Baik, tuan-tuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian. Saya ada soalan dalam ni, dalam WhatsApp saja. SMS 17. Assalamualaikum boleh. Banyak orang boleh. Masa mana boleh? Masa mana boleh? Siap betul dulu. Baik. Soalan, mohon Ustaz terangkan golongan yang dihalang dari minum air telaga Kautsar dan menyebabkan golongan ini terhalang dari minum air telaga tersebut. Golongan yang terhalang daripada minum air telaga Kautsar itu adalah golongan yang tidak menghidupkan sunnah Nabi, yang menentang sunnah Nabi. Macam dalam Quran sebutkan, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah, sesungguhnya kami kurniakan kepada engkau yang Muhammad al-Kautsar, maka tunaikanlah salat semata-mata kerana Allah adalah salat kau korban, dan sesungguhnya
inna syani Allah wal abtar, orang yang memusuhimu ya Muhammad, mereka itu akan terputus keberkatan. Maknanya orang yang ikut Nabi dan musuh Nabi, mereka itu tidak akan dapat telaga ghafarah. Hanya yang akan diperoleh orang beriman saja, orang yang menghidupkan sunnah Nabi, orang yang menjunjung hukum hakam dalam Al-Quran Al-Karim dan juga sunnah Rasulullah SAW. Minta Ustaz jelaskan maksud yang lebih luas hakikat beriman dengan Al-Quran. Bukan hanya meyakini Al-Quran itu kalam Allah, bukan sekadar membacanya dan mengajarkan tilawah. Dia beriman dengan Quran ni. Quran boleh bagi syafaat pada kita di akhirat kelak. Beriman ni maknanya kita bukan sekadar baca. Baca tu pada poin yang pertama lah, baca. Kemudian kita kena buat apa lagi? Kita kena menghayati, memahami, dan kita kena melaksanakan hukum hakam Quran di dalam kehidupan kita. Jangan berlawan hukum Quran. Ni berbantah hukum Quran, memilih-milih pula. Ada yang Quran kita guna, ada yang Quran kita reject. Kalau macam tu kita pilih-pilih, maka Quran akan melaknat seseorang itu yang telah tidak bersikap adil dalam kehidupan dan dunia. Maknanya tidak meletakkan hukum pada tempat yang ditentukan oleh Allah, tidak berpandukan kepada hukum Al-Quran, Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, soalan bagaimana keadaan kehidupan alam barzakh? Benarkah ada yang mengatakan barzakh tempat tahanan reman dan geruh sebelum dimakin jadi mahsyar? Baik, yang pertama, macam mana keadaan hidup di barzakh, tuan-tuan? Kita kena mati dulu. Sebab apa? Alam barzakh ni, dia alam bukan alam dunia. Dia tak bertemu dengan dunia. Dia alam transit sebelum akhirat. Alam transit sebelum akhirat. Satu alam, adakah dia tempat roh saja? Tidak. Sebab disebut dalam hadis, bila mana manusia itu dikebumikan, dia roh akan dikembalikan kepada jasad. Tapi bukan jasad yang dikebumikan tu jasad tu tak berada, jasad tu akan hancur, bukan. Jasad insya-Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya di alam barzakh itu sendiri akan ada roh, ada jasad. Sebab itu dia akan dapat rasa sakit kalau kena godam, kalau kena seksa dia dapat rasa. Sebab roh akan dikembalikan kepada dia mukadimah sebelum syurga atau neraka. Bagi keadaan orang beriman disebutlah hadis juga, kalau orang beriman dia akan hidup tenang. Dia boleh ziarah-ziarahi, jumpa member balik, jumpa masjid ni surau kita kan. Jumpa balik di Al-Barzakh macam mana siang begini lah kita, alhamdulillah cuma kita ni alhamdulillah dapat nikmat, dapat syurga, dapat cuba dapat lagi dia punya mukadimah tu kena agak berasa dah. Ingat kawan kita merupakan baik, sebab dia pun tahu roh ni, dia tahu siapa yang akan, macam kita kata macam dia buat contoh lah, tapi bukan macam tu, bukan macam tu. Kita nak gambarkan, contohnya ada buat tulis minggu depan macam kita tulis nuri lah, minggu depan satu nuri rumah $, kan. Tapi situ tulis minggu depan satu $, mati kan. Dia tu buat member kita tu buat $, kan? $, kan? Itu hak untuk surau kita dulu. Dia selalu kalau main surau dia dulu belah kanan kan dekat tiang. Dia kalau pulang dia tidur. Kan? Kuliah dia dengan beno. Betul, dia betul. Syarat dia tak ada masa macam hidup dunia. Kalau orang beriman tu dia sentiasa berziarah apa semua. Tunggu kawan, tunggu. 2 hari janjikan tak dapat. Dia punya rasa semua sampai. Itu sampai dah betul kita berjumpa dia dah. Tunggu tak sampai. Akhirnya dia pun menyadari kalau tak sampai juga, maknanya dia bukan di kalangan orang beriman. Dia bukan di kalangan. Mungkin sebelum mati tiba-tiba dia menyelesaikan di masjid, bukan tak apa di masjid, dia tahu urusan dia apa, tak sembahyang apa, mati sudut dalam keadaan balik daripada telah malam. Apa-apanya tak jumpa tak member dia berbalik pun, apanya member boleh kata boleh macam itu, dia bisa jadi penjara kata saya. Sebab macam tu lah. Baik. Siapa yang akan didakwa Al-Quran pada hari akhirat dan benar Al-Quran juga melaknat membacanya tak kena lagi. Betul ni sebut-sebut tadi. Quran boleh bagi syafaat, dan Quran juga akan mendakwa bagi mereka yang menentang ayat-ayat Allah Ta'ala. Mohon pencerahan apa yang dikatakan tafsir Quran dengan Quran dan tafsir Quran dengan hadis.
Al-Quran tuan-tuan, ayat Al-Quran menafsirkan ayat Al-Quran yang lain. Itu maksudnya satu ayat Quran ditafsirkan oleh ayat yang lain. Contoh kalau kita tengok Syahrul Ramadan alladhi ataupun ni ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Difardukan puasa kepada kamu kan. Bila kamu puasa? Ayat yang cerita pula ayyaman ma'dudat. Masa puasa tu kan hari tertentu. Bila pula? Ayat yang cerita pula Syahrul Ramadan, betul-betul bulan Ramadan. Jadi diterangkan balik, diperluaskan makna Al-Quran itu oleh Quran itu sendiri. Okey? Baik. Kata zalim dalam Quran ditafsirkan dalam ayat yang Surah Luqman sebagai syirik. Jadi tafsiran Quran dengan Quran. Antara kitab tafsir yang membicarakan Quran dengan Quran ni tafsir Adwaul Bayan oleh Asy-Syanqiti. Kita boleh tengok tafsir tu. Tafsir Quran dengan Quran kita boleh rujuk Asy-Syanqiti, tafsir Adwaul Bayan. Dia menceritakan Quran dengan Quran. Hadis dengan Quran banyak ayat. Al-Quran cerita pasal wa aqimus solah, dirikan solat. Nak dirikan macam mana? Siapa nak beritahu kita? Hadis Nabi kita sallu kama ra'aitumuni usalli, solat macam aku lihat solat mana? Nabi menceritakan balik apa kebetulan yang disebut dalam Quran, tapi Nabi perincikan sesuatu. Baik. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu di situasi neraka. Dan sekali-kali kamu tidak mempunyai seorang penolong selain Allah, kerana kamu tidak akan diberi pertolongan. Masuk surah Hud ayat 113. Siapakah orang zalim? Sebagaimana terkandung ayat ini. Baik. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Kata Allah, jangan kamu cenderung, jangan sokong orang-orang yang zalim, kelak kamu akan disambar api neraka. Siapa orang zalim? Apa makna zalim? Zalim ni adalah wad'u syai' fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya zalim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Orang yang tidak meletakkan hukum Allah pada tempat yang ditetapkan oleh Allah, namanya zalim. Orang tak sembahyang dia zalim. Kalau kita sokong orang tak sembahyang, menyebabkan dia lagi tak sembahyang, kita juga zalim. Orang tak puasa, zalim. Orang terlibat dengan riba, zalim. Orang terlibat dengan rasuah, zalim. Kan? Orang yang minta hukum Allah, zalim. Jadi kita tidak boleh sokong dalam perkara yang melibatkan kezaliman. Bahkan orang zalim ni kita kena tolong. Nabi kata, unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tolong saudara kamu yang zalim dan yang kena zalim. Sahabat tanya, ya Rasulullah, tolong orang yang kena zalim, dia faham lah. Sebab dia kena zalim, tolong dia. Macam mana nak tolong orang yang zalim sedangkan dia zalim? Nabi kata, kamu tolong orang zalim dengan mencegah dia daripada terus melakukan kezaliman. Itu makna tolong orang zalim. Wallahu ta'ala ala. Itu soalan yang dituntut. Belakang kita tak soalan. Soalan ni apa? Lepas ni company account namanya. Kau nak buat apa ni? Ada soalan yang lain? Ada? 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 Okey, pada dapat kita putuskan dari itu. Semoga insya-Allah sikit sebanyak kita sedang diberkati dan dirahmati oleh Allah Taala. Wa yu'minu billahi sekian aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma atina adwana fid dunya wa salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar.